nak menghabiskan bab 3 ni, bab elektrik. Okay, sekejap. Sebelum tu kita start kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Okey, suara saya jelas tak? Jelas tak? Dengar kan? Jelas. Jelas. So, okay, kita dah masuk topik yang terakhir ni, iaitu tenaga, dan kuasa elektrik. Okey. Kalau kita flashback balik yang kita dah belajar sebelum ni, yang pertama adalah arus. Arus tu I sama dengan Q per T ya. Yang mana arus adalah kadar pengaliran cas. Q tu cas, T tu masa. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kita belajar berkenaan dengan beza keupayaan ataupun voltan. V sama dengan E per Q. Yang mana V ni adalah tenaga untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okey, dan yang ketiga, rintangan adalah R sama dengan V per dengan I. Okey, daripada rumus VIR tu lah. Okey, maka rintangan boleh didefinisikan sebagai voltan per dengan arus. Okey, ini adalah ketiga-tiga unit asas. Unit asas dalam kita belajar bab elektrik ni. Okey, lepas tu hari ni kita nak cari penggunaan tenaga ataupun tenaga elektrik. Okey. Kalau dalam satu situasi, contohnya dia beri maklumat, lepas tu dia kira berapakah tenaga elektrik yang dilesapkan ataupun yang telah digunakan oleh suatu alat tu. Okey. Jadi daripada ketiga-tiga ni, kalau kita tengok rumus yang nombor 2 ni, rumus nombor 2, V sama dengan E per Q tu, di situ ada E, tenaga. Sinilah kita bermulanya tenaga elektrik. Okey, jadi daripada rumus V sama dengan E per Q tu, kita jadikan E sebagai tajuk rumus, yang mana E sama dengan VQ. Okey, E sama dengan VQ. Okey, tenaga elektrik adalah voltan darab dengan jumlah cas. Dan kalau kita tengok sini yang nombor 1 ni pula. Okey, kalau perhatikan nombor 1, I sama dengan Q per T. Kita boleh ubahkan dia. Jadi Q sama dengan IT. Betul? Okay, kita boleh ubah daripada I sama dengan Q per T tu, Q sama dengan IT. Jadi untuk rumus E sama dengan VQ ni, kita boleh tambah maklumat Q ni masukkan dalam rumus E sama dengan V per Q, maka tenaga elektrik juga ditakrifkan sebagai VIT. Voltan darab dengan arus darab dengan masa. Okey. Maka unit yang digunakan untuk tenaga adalah, tak ada benda lain dah, joule. Okey, tenaga elektrik pun digunakan dalam unit joule. Okey, VIT. Inilah rumus dia. Nak terbitnya rumus E sama dengan VIT. Okey, itu adalah tenaga. Okey. Lepas tu pula masa tingkatan 3, awak ada belajar pasal power ataupun kuasa. Power sama dengan E per dengan T. Kuasa adalah
tenaga bahagi dengan masa. Ni masa tingkatan 3 ni, flashback balik. Flashback balik masa belajar tingkatan 3. Kuasa adalah tenaga bahagi dengan masa. Lepas tu, hot sebelum ni, daripada ni, E sama dengan VIT ya. Jadi kita boleh gantikan balik. P sama dengan E tadi tu, sama dengan VIT tadi. So kita ganti VIT per dengan T. So maka T ni kita boleh hapuskan dia. So maka terbitlah rumus P sama dengan VI. Okay, power adalah hasil darab voltan dengan arus. P sama dengan VI. Okay. Lepas tu pula daripada P sama dengan VI ni banyak lagi rumus yang boleh kita terbit. Contohnya daripada rumus V sama dengan IR. V sama dengan IR. I sama dengan V per R. Nah, so kita ganti sini. So P sama dengan V dekat I tu kita ganti dengan V per R. Maka terbitlah satu rumus lagi, V kuasa 2 per dengan R. So rumus ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, daripada ni kita boleh ubah lagi. R sama dengan R sama dengan pula V pula. V sama dengan IR. Okey, V sama dengan IR ni kita boleh gantikan balik daripada rumus P sama dengan VI dekat V ni kita ganti dengan IR. So P sama dengan kat V tu IR darab dengan I sekali lagi. Nah, so rumus yang baru akan keluar adalah I kuasa 2 R. So power ni ada 3 sini. P sama dengan VI, P sama dengan V kuasa 2 R dan P sama dengan I kuasa 2 R. V kuasa 2 per R. So kita boleh selesaikan soalan tu berdasarkan rumus-rumus ni ya. Tengok apa maklumat yang dia bagi, maka rumus mana hak paling sesuai kita gunakan. Okey. So kuasa ni dalam unit watt ataupun joule per saat. Okey, joule per saat. So kita tengok satu soalan contoh. Kita ambil soalan mana Okey, soalan ni contoh soalan nombor 12. Nombor 12 dia kata rajah menunjukkan 1 litar elektrik yang mana dalam litar tu ada sumber kuasa 12 volt dan satu beban 4 ohm. Satu beban 4 ohm. Berapakah kuasa yang hilang? Maksudnya kuasa dilesapkan. So sini kita ada maklumat V. Kita ada maklumat V. V sama dengan 12 volt. Okey. R kita ada 4 ohm. So dia nak adalah kuasa yang hilang. So dia nak P. P ni berapa? Okey, kita ada rumus tadi 3. P sama dengan VI, P sama dengan V kuasa 2 per R, P sama dengan I kuasa 2 R. Okey. So rumus mana yang paling sesuai kita nak guna? V sama dengan V square per R. V kuasa 2 per R ataupun V square per R lah. So kita ambil V kuasa 2, 12. P sama dengan 12 kuasa 2 bahagi dengan R dia 4. So apa jawapan dia? 12 kuasa 2 bahagi dengan 4. So kuasa yang dilesap adalah 36
watt. Boleh? Mudah tak? Boleh. Okey, kalau sini pula soalan nombor 5 ni, rajah menunjukkan 1 liter elektrik dengan bacaan emitter 2 ampere. Okey. So sini emitter ni 2A. Berapakah tenaga yang dihasilkan oleh kedua-dua perintang bagi setiap saat? Setiap saat. Maksudnya masa dia tu 1 saat. So rumus ya, kita kena ingat E sama dengan V I T ya. VIT. Okey, jadi masa tu 1 saat. 1 saat. So E sama dengan V dia adalah kalau liter sesiri, selari, voltan dia adalah sama tak? Jadi sini dia tak beri pun apa tu nilai voltan V. So kita kena ubah. Guna ambil V sama dengan IR. Jadi sini kita ganti dekat V ni adalah IR darab dengan I. So sama dengan I kuasa 2 R. Nah, untuk cari nilai sini dah kena darab dengan T. So sini pun T juga. I kuasa 2 R T. So I dia adalah 2 ampere. 2 kuasa 2. R dia ada 2 ni. So kita kena cari rintangan berkesan. So rintangan berkesan dia 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. So 1 per R sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 6. Maka R dapat berapa? So 1 per 2, 1 per 2 tambah 1 per 6. So kita akan dapat 2 per 3. Jadi R dia adalah 3 per 2 atau 1.5 ohm. So ganti kat sini 1.5 darab dengan 1. So 2 kuasa 2 darab 1.5. So jawapan dia adalah 6 joule. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, mudah lah. Kalau kita bermain dengan tu je. Dengan dia punya apa? Rumus saja. Okey. Boleh tengok contoh. Okey, kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Okey, sekarang ni ada banyak tau pilihan awak boleh buat dalam hidup. Okey. Contohnya kalau kita nak beli satu lampu, ada 2 jenis lampu. Lampu yang pertama lampu CFL. Okey. Yang kedua lampu LED yang banyak dijual. CFL tu adalah fluorescent. Okey. Zaman dulu, kalau zaman saya dulu, mula-mula dia keluar fluorescent dia, tak ada lagi LED. Lepas tu sekarang ni kalau kita pergi Mr. DIY tu, LED pun dia jual murah tau. Dengan kuasa yang lebih rendah tapi menghasilkan tenaga yang rendah, menghasilkan kuasa yang besar. Okey. Berbanding dengan fluorescent, dia menggunakan kuasa yang tinggi dan tenaga juga tinggi. Maka dia tak jimat elektrik lah. Kalau siapa nak jimat elektrik kena guna lampu LED. Okay. Cuma LED ni kekurangan dia ada jangka hayat. Contohnya kalau satu lampu tu boleh bertahan berapa jam, dia ada tulis dekat tu. Lepas pada tu dia akan mati. Kalau lampu fluorescent ni dia boleh bertahan lebih lama lah. Bertahan lebih lama. Tapi dia tak jimat elektrik. So pemilihan di tangan kita. Kita boleh beli mana-mana. Harga lebih kurang sama saja. Okay? Penggunaan tenaga LED adalah lebih rendah daripada CFL. Hal ini menunjukkan bahawa LED mempunyai kecekapan yang lebih tinggi. Dia cekap. Okay? Kalau awak tengok sini, CFL ni power dia, kalau kita beli suatu alat lah, suatu barangan elektrik, kita boleh check power belakang dia. Specification dia panggil, spesifikasi. Dia guna berapa power, okay?
Lepas tu dia guna berapa volt, kita boleh tengok. Okey, kalau lampu yang biasa CFL ni, contoh dia guna power 0.04. Katakanlah kita guna 12 jam. Nah. So 0.04 kilowatt darab dengan 12 jam bersamaan dengan 0.48 unit. Berbanding dengan LED dia menggunakan 0.012 kilowatt tenaga power dia. Kita pasang selama 12 jam, maka dia akan menghasilkan penggunaan tenaga adalah 0.144 unit. Okey. Jadi 0.48 dengan 0.1144 ni lagi jimat LED lah. Maka kalau ikut rate tenaga nasional, 1 unit bersamaan dengan 0.218 ringgit. Maksudnya 21.8 sen. Okey. Kalau kita darab dalam 30 hari tu guna tak sampai RM1 kalau LED. Kalau CFL ni dalam RM3 lebih. Banyak tu beza tu antara dua lampu ni. So kita kena pilih lah. Okey, kalau nak tenaga, nak jimat tak, kita kena tengok pula perkadaran TNB buat. Ni contoh bil elektrik rumah saya. Okey. Kalau tengok blok tarif ni, penggunaan dia kadar kita tengok sini. Tak cuma dia kena warna lain, merah. Sini penggunaan tenaga ni. Okey, kadar yang dikenakan oleh TNB 200 unit yang pertama ni, 200 yang pertama harga dia 0.218, maksudnya 21.8 sen. 21.8 sen untuk 1 unit. Okey, nanti saya sebut macam mana pula 1 unit tu. Okey, seterusnya 100 seterusnya adalah 1 unit dia 33.4 sen. 300 seterusnya lagi adalah 51.60 sen. Kita lebih daripada tu lagi, penggunaan dia jadi 54.60 sen. Nampak tak? Kalau kita guna 200 yang ke bawah, kita boleh jimat dia sebab apa? 21 sen sahaja untuk 1 unit tenaga. Tapi apa akan jadi kalau kita guna 300? 200 tu jimat lagi. Guna 300, 100 selepas tu rate dia akan jadi 33.4 sen. Kita guna lagi banyak. Rate dia akan bertambah daripada 21 naik 33, naik 51, naik 54.6 sen. So semakin tinggi penggunaan tenaga, semakin tinggilah bil elektrik yang kita perlu bayar. Okey. 1 unit tu macam mana? 1 unit tu adalah penggunaan, contohnya kalau awak guna cerek elektrik. Cerek elektrik buat apa ni? Okey, cerek elektrik kita. Elektrik ni dia sambung kepada wayar lah. Kepada wayar. Lepas tu dekat cerek tu dia tulis 2 kilowatt 2 kilowatt, lepas tu 240 volt. Dia tulis dekat cerek. Awak beli cerek tu dia tulis 2 kilowatt dengan bekalan kuasa 240 volt. Okey. Maksudnya cerek elektrik ni dia akan menghasilkan kuasa 2000 watt ataupun 2K watt, dan apabila awak sambungkan kuasa dia 240 volt. Okey lah. So lepas tu katakanlah awak guna cerek tu selama 3 jam, penggunaan 3 jam. So nak kira berapa unit,
So satu unit tu bermaksud satu unit penggunaan tenaga adalah 1 kilowatt jam. 1 kilowatt jam. Maksudnya kalau awak guna 3 chariot elektrik ni 3 jam, so darablah 2 kilowatt darab dengan 3 jam. So maksudnya awak dah guna 6 unit. 6 unit tenaga. 6 unit tenaga. Ingat benda ni kena ingat tahu, satu unit tu adalah 1 kilowatt jam. Kadang-kadang dalam soalan tu dia beri dalam unit watt. Jadi sebelum awak kira tu awak kena tukar dulu kepada kilowatt. Ni antara benda yang boleh menyebabkan awak careless lah. Careless, terlupa nak tukar kepada kilo. Okey, kilowatt baru darab dengan jam. Biasa kalau kita nak buat pengiraan, kalau unit jam kita kena tukar kepada saat dah. Tapi untuk penggunaan bil, kita kena tukar kepada jam dan kilowatt. Jam dan kilowatt. Okey. Jadi seterusnya langkah penyematan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Kalau kita menggunakan penyaman udara ataupun aircon, kita kena pastikan tutup tingkap dan pintu apabila menggunakan penyaman udara, serta pastikan penapis penyaman udara kekal bersih menyejukkan bilik dengan lebih cepat dan cekap. Okey, selalu kita bersihkan tu. Bila bilik aircon ni selalu kena tutup, jangan kejap tutup kejap buka, kejap tutup kejap buka. Sama juga dengan peti ais. Okey, kalau kita nak jimat, buka jika perlu saja. Kalau saya saja nak gitar makanan, jangan buka. Sebab apa? Sebab penggunaan tenaga dia tu, dia nak sejukkan balik. Bila awak buka tu, dia kena sejukkan balik. Nak buka, kena sejukkan balik. So, matikan switch peralatan elektrik jika tidak digunakan untuk menjimatkan tenaga. Okey? Gunakan mesin basuh dengan muatan penuh saja. Jangan basuh sikit-sikit. Ada 2-3 lah dibasuh guna mesin. Kupur nanti banyak penuh mesin baru sekali ya. Gunakan lampu jimat tenaga untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Okey. Sekarang ni banyak dah alatan elektrik yang menjimatkan. Kalau kita nak beli TV, lebih kalau kita nak jimat, kita kena beli TV LED ataupun TV apa teknologi baru saya tak ingat dah. Yang mana kalau awak tengok dia label 5 bintang. 5 bintang tu hot jimat. Kalau nak beli, walaupun dia mahal. Kalau kita beli TV biasa dengan TV LED ni, LED dia mahal. Katakan waktu 900, TV LED 1200. Jadi awak rasa sayang tau, beza 300 tu. Lepas tu awak beli hot 900. Tapi sebenarnya lepas pada tu dia tak jimat guna banyak elektrik, awak kena bayar juga. So kena bijak lah dalam berbelanja. Wah, tutup tu. Saya nak tengok contoh soalan satu soalan pengiraan. Alamak, tak share pula. Okey lepas tu kita tengok contoh nombor 16. Sebuah pemanas elektrik 2 kilowatt, ni kuasa dia, 2 kilowatt digunakan selama 10 jam. Berapa lama masa yang diperlukan oleh mentol elektrik 50 watt menggunakan jumlah tenaga yang sama. Okey. Jadi tenaga E sama dengan PT. P darab T. Ataupun masa awak belajar tingkatan 3, P sama dengan E per T. Okay. Kita ubah naik atas gitu lah. So dia nak tenaga yang sama. Maksudnya alat tu dengan alat tu tenaga yang sama. Jadi
P P1 T1 sama dengan P2 T2. Okay dah? P1 T1 tu apa? Ni alat pemanas elektrik yang pertama. Lepas tu mentol ni adalah alat yang kedua. Okey, jadi P1 2K 2kW darab dengan 10. Okey, sama dengan mentol tu 50 watt. 50 watt bersamaan dengan berapa kW? 50 watt berapa kilowatt? Kosong 05. Kosong kita kena kalau kilo tu kosong dia 3 tau. So kita kena gerak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 0.05. Di sini 0.05 darab dengan T kita nak cari. Sebab dia tanya berapakah lama masa. Okey, maka T2 dia adalah sama dengan 2 darab 10, 20 bahagi dengan 0.05. 20 bahagi 0.05, jawapan dia adalah 400 jam. So jawapan dia D, 400 jam. Lagi. Okey. Contoh soalan SPM ni. Sebuah televisyen berlabel 250 watt. 240 volt. Tu bermaksud dia akan menghasilkan kuasa sebanyak 250 watt apabila disambungkan dengan bekalan 240 volt. Beza upaya. Digunakan 5 jam sehari dalam sebulan. 5 jam sehari sebulan. Sekiranya kos elektrik ialah 24 sen seunit, berapakah kos operasi televisyen pada bulan Jun? Okey. So dia nak berapa penggunaan dalam bulan Jun tu? Okey. Dia kata guna 5 jam sehari. Dalam bulan Jun ada berapa hari? 30. Ada berapa hari? 30. 30 hari dah. Okey, tu maklumat kita. Bulan Jun ada 30 hari. Okey So, kita kena ingat kalau nak kira kos 1 unit bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Boleh? Okey, kita kira untuk sehari dulu Sehari dulu, 1 hari. 1 hari. Okey. Power dia adalah 250 watt. 250 watt bersamaan dengan 0.25 kilowatt. Dalam 1 hari tu pula dia guna berapa jam? Darab dengan 5 jam. Okey. Jadi penggunaan sehari dia adalah 0.25 darab dengan 5. So penggunaan dia adalah 1.25 unit untuk 1 hari. Tapi dia tanya bulan Jun. So kena darab dengan 30 hari. Okey, darab dengan 30. Darab 30. So sebulan tu dia guna 37.5 unit. 37.5 unit untuk sebulan tu. Tapi berapa pula jumlah ringgit dia? Okey, dia kata 1 unit 24 sen. Maka kita kena darab dengan 0.24. 0.24 tu maksudnya ringgit Malaysia 0.24. Jangan awak darab dengan 24. Sebab apa? Jawapan dia nak dalam ringgit Malaysia. Kalau awak darab dengan 24, awak akan dapat nilai sen. Nilai sen, boleh Okey, so 37.5 darab dengan 0.24, maka jumlah penggunaan dia adalah RM9 bulan tu, bulan Jun. Boleh? Boleh. Lepas ni boleh kira elektrik rumah awak sendiri.
Kata awak kata betul dok bulan ni mahal ni. Cuba awak baca dekat meter lepas tu tolak dengan bulan lepas, cari berapa kos penggunaan, ikut flow dia tu. Macam rumah saya ni, sekejap cari sini mana jumpa. Macam rumah saya ni, kalau tengok bacaan meter bulan lepas 35538. Lepas tu hari dia mari baca tu jadi 36208. Kita boleh check. Tiga balik, awak tolak 36208 tu tolak. Betul tak penggunaan dia 670. So kalau masa ni lah awak nak tahu betul ke TNB ni, ada orang viral tu TNB penipu, dia kata dia saja mahal. Sebenarnya TNB dia tak tipu, tapi kat mana dia nak ubah supaya jadi mahal. Yang pertama ni 200, yang pertama dia tak ubah sini 0.218, dia tetap. Dia ubah kat mana? Dekat belakang-belakang ni. 0.56 546, lepas tu mungkin dia tambah 0.85. Maksudnya semakin banyak orang guna, semakin tinggi bil kita kena bayar. Tahu? Kalau rumah awak tu ada lampu je, kipas tak ada, peti ais tak ada, boleh lah jimat bawah daripada RM20 penggunaan. Tapi kalau lebih pada tu memang, kalau ada kipas lagi, ada laptop pula, ada telefon lagi nak kena charge, ada benda lagi, telefon bukan sutir, banyak utir, contoh. Tu yang menyebabkan banyak bil elektrik dalam masa sebulan. Gitu. Boleh? Boleh tak hari ni? Boleh. Mudah. Jadi macam biasa, mana tugasan? Sebelum tu, boleh tak kelas tambahan ataupun teknik menjawab kita part 2 tu, saya buat Jumaat malam ni, Khamis malam, boleh tak? Lepas pada baca Yasin, kita start dalam lewat sikit, dalam 9 suku ke 9.30, boleh? Boleh ke? Boleh ke? Kau ada tuition ke mana-mana ada? Agak boleh kan? Boleh kot ya. Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh sebab hari Sabtu tu saya tembung dengan wife saya, dia pun ada kelas juga masa tu. Jadi berterabur sekali kalau saya ambil buat kelas tu. Boleh 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 ke? Boleh ke? Baik, terima kasih banyak. Okey. Jadi tugasan seterusnya adalah tugasan nombor 4. Tugasan nombor. Okey, tak semestinya kalau saya tak beri tugasan dalam buku modul ni awak tak kena buat. Awak buatlah. Kalau awak nak suruh saya cek jawapan, awak ambil gambar Telegram je saya. Sebab tak ada cara lain dah kita nak berjaya dengan kita buat banyak latihan. Saya tahu awak banyak latihan subjek lain pun banyak. Tapi awak kalau kakak ambil 11 subjek, awak terpaksa hadap kan? Nak berjaya. Sekolah lain 9 subjek je, awak je ambil 11 subjek. Siapa suruh pergi sekolah kakak? Gitu. Jadi awak kena kerja lebih sikit lah. So soalan tugasan 4, muka surat 134. Boleh? Dengan rumus-rumus yang kita belajar ni. Rumus tu ada dalam buku tab, semua yang saya sebut ni ada dalam buku tab. Dia tak ada masalah. Kalau awak tak menyalin nota yang saya sebut tadi pun dalam buku tab ada. Cuma cara kita nak terbit daripada satu-satu tu kita kena faham lah. Okey, baik. Muka surat 134 dengan 135 boleh buat lah. Boleh? Boleh. Okey, baik. Masih banyak. Okey, jadi
Dekat tu saja untuk hari ni. Macam biasa, sebelum live tolong tulis nama. So kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Siapa nak suruh saya mock kerja dia buat, boleh WhatsApp, boleh Telegram je saya. Telegram tak apa, dia tak guna banyak data. Maksudnya dia tak guna memori. Dia adalah apps yang guna cloud. Awak hantar banyak gambar saya pun telefon saya tak jam. Kalau Telegram lah. Kalau apa tu, kalau WhatsApp dia jam. Sebab WhatsApp ni dia guna memori telefon. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Thank you. Sama-sama. Cikgu. Okay. Cikgu. Sama. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Kata lagi klinik. Oh, siap lah. Okay. Cikgu, saya tadi kena refer pakar cikgu. Okay. Maknanya mak saya kata duduk buat 3-4 hari. Oh, ya ke? Okay. Tak apa. Baik. Nak buat mana cikgu? Awak tahu? Tak apa lah, awak fokus pada kesihatan awak dulu lah. Sekolah-sekolah ni relax dulu. Bukan lama pun, 3-4 hari je lah. Nak buka organ dia tu. Mikir ke sekolah pun tak jadi juga. Jadi mikir kesihatan awak dulu. Okey. Selamat. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih cikgu. Okay, beres.